أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dihimpunkan dipertemukan sekali lagi dalam rancangan Kalamullah, tak tengok rugi, tak baca lagi rugi. Alhamdulillah. Apa khabar para penonton yang saya kasih sekalian? Mudah-mudahan berada dalam kesihatan, insya-Allah. Terima kasih kerana terus setia di episod kedua ni. Hari kedua kita bersiaran dalam rancangan Kalamullah. Mudah-mudahan terus kita nak ada semangat cintakan ilmu tu. Insya-Allah kita akan sentiasa berkongsi sepanjang Ramadan ini. Hari ini baru Ramadan kedua, ada lagi banyak hari lagi insya-Allah bersama dengan saya Fakrul Razi dan juga bersama dengan kita juga adik-adik dari Qori Junior. InsyaAllah dia orang akan baca Quran dan kita akan berkongsi sedikit banyak tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Okay. Semalam kita cerita pasal Nabi Adam AS dan juga Hawa, Siti Hawa. Jadi hari ini kita nak cerita seterusnya kisah tentang Sayyidatina Maryam. Ibu siapa? Maryam ni? Nabi Isa alaihi salam. Banyak mukjizat yang berlaku, miracle. Dia punya keajaiban di situ. Kita akan cerita, tetapi kita nak dengar dulu alunan bacaan keajaiban suara mereka ni dulu dalam bacaan surah Maryam. Mungkin penonton di rumah boleh semak ayat yang ke-12. Betul lah? 12? Ke-16? 16. Maafkan saya, bulan puasa ni. Okey, jom kita baca. Silakan, siapa dulu adik-adik? Okey, silakan. Wazkur fil kitabi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا Sadaqallahul azim. Makin lama makin slow ya. Sahur tak ni? Sahur. Okey, betul kita sahur ni Nabi kata dia ada keberkatan di situ kan. Nabi suruh kita sahur sebab keberkatan dan salah satunya bagikan kita tenaga nak berpuasa. Baik, kita nak dengar pula macam mana adik Fatimah baca sahur ke tak? Sahur baca kuat-kuat sikit. Silakan. Sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فآتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا صدق الله العظيم. Terima kasih adik Fatimah dan juga adik Saiful Hadi atas bacaan tadi. Itu mudah-mudahan sikit sebanyak menjadi kita punya pengubat hati kita. Sebenarnya Quran ni adalah untuk menenangkan jiwa kita. Jadi jangan baca saja. Untuk di rumah pun boleh baca, ikut sama-sama. InsyaAllah setiap hari kita akan bersiaran. Jadi boleh ikut sama-sama, kita bertadarus sama-sama. InsyaAllah. Baik, kita nak cerita di sebalik surah Maryam ini. Ada kisah di sebalik macam keajaiban yang berlaku pada Sayyidatina Maryam. Apa cerita dia, tahu? Tak tahu tak? InsyaAllah kita akan sama-sama lepas ni. Tapi kita nak berehat seketika kembali selepas ini dalam rancangan Kalamullah, tak tengok rugi, tak baca lagi rugi. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran kalamullah. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran kitabullah. Kalamullah, Kalamullah. Alhamdulillah kembali bertemu dalam rancangan Kalamullah, tak tengok rugi, tak baca lagi rugi. Alhamdulillah. Terima kasih pada para penonton yang terus setia. Kita dah di segmen yang terakhir ni. Kita nak macam biasa. Yang pertama, alhamdulillah saya bacakan sedikit. Yang kedua, dengar suara adik-adik kita yang merdu. Tak jadi tidur kan dengar suara dia orang. Jangan bagi dia orang tidur. Kita baca tu bagi semangat boleh . Dan yang segmen ketiga macam biasa kita nak menyelusuri. Betul lah? Menelusuri. Nak cerita sikit kisah-kisah yang terkandung dalam ayat yang kita bacakan tadi. Dipetik dari surah Maryam. Okey. Tahu cerita Maryam? Tahu? Adik apa yang tahu pasal Sayyidatina Maryam ni? Dia dilahirkan ketika mak bapak dia dah tua. Okey, nampak adik kita dah bagi idea. Cerita Maryam ni penuh keajaiban dan perlu kita percaya, jangan percaya dengan akal tetapi dengan keimanan kita. Allah sebut dalam Al-Quran bahawa Maryam ini Allah Subhanahu Wa Taala pilih dia. Macam mana Allah pilih dia? Sejak daripada ibu dia mengandungkan dia lagi. Mak Maryam dikatakan nama Hannah. Dia anak kepada Imran. Anak surah Al-Imran ada, surah Maryam ada. Ceritanya satu hari mak Sayyidatina Maryam ni dia mengandung. Bila dia mengandung dia bernazar. Dia kata inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Dia kata ya Allah aku bernazar anak dalam perut aku ni aku nak bebaskan, nak bagi dia jadi seorang ahli ibadah. Dia ingat anak dia lelaki. Dia ingat anak dia lelaki supaya dia ni tiba-tiba bila mengandung, bila nak bersalin dia, bila dah bersalin. Masa dulu tak boleh scan, sekarang dah boleh scan kan. Sekarang sibuk je, baru 2 minggu mengandung dah nak sibuk-sibuk tahu anak tak nampak je pun. Tapi sekarang nak cerita dulu ni dia serah pada Allah SWT bernazar. Nak ceritanya mak ni dia nak anak dia baik, dia kena bernazar daripada masa mengandung lagi. Dan sudah of course lah kena cari suami yang baik, mudah-mudahan anak itu jadi anak yang baik. Nak cerita dia tu, nak dapat macam mana Maryam tu baik tu. Jadi bernazar bila dah bersalin, tengok anak perempuan.
Alamak. Kan dia kata Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah lain, Allah kata Allah tahu apa yang kau kandungkan dan itu yang terbaik. Maka dia disebabkan dia bernazar, dia teruskan dengan nazar dia, dia serahkan anak dia Maryam ini kepada untuk jadi ahli ibadah. Dia letakkan di satu mihrab di dalam Masjid Al-Aqsa tu kan. Dia letakkan di satu mihrab dan juga dia beri di bawah penjagaan Nabi Zakaria, iaitu seorang nabi dan juga bapa saudara Sayyidatina Maryam. Itu cerita awal-awalnya. Jadi Sayyidatina Maryam ini bila diberi, memang daripada kecil dia seorang yang baik, seorang yang soleha, seorang yang rajin dan sebagainya. Dia memang dikenali sebagai orang yang rajin kuat beribadah sebab mak dia dah bernazar ketika dia kecil. Apa yang ajaibnya? Ajaibnya setiap kali Nabi Zakaria masuk, kan? Nabi Zakaria masuk kepada Maryam ini, dia tengok dekat tempat Maryam semayang ni, Maryam beribadat ni, setiap kali masuk ada makanan. Setiap kali dia masuk ada makanan. Dia kata setiap kali ada makanan dia masuk. Nah, ya. Tanya Ustaz, Maryam ni wali ke Ustaz? Maryam ni ada pendapat kata dia sebagai wali Allah, tapi dia bukan nabi kerana nabi dan rasul ni adalah lelaki. Kalau dia tu lelaki dia jadi nabi. Ada pendapat mengatakan begitu, tetapi ulama mengatakan, jumhur ulama kata dia bukan nabi, tapi dia merupakan wanita solehah, boleh kita katakan seorang yang taqarrub ataupun wali yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia ni special? Kerana setiap dia kata Allah yang memberikan dia makanan. Kenapa dia special? Sebab Allah kata dalam ayat lain, Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ni memilih engkau wahai Maryam. Allah pilih engkau, Allah sucikan engkau, Allah pilih kau yang terbaik di antara perempuan-perempuan yang berada di alam ini. Subhanallah. Apa yang Allah pilih dia? Kerana Maryam ini dia akan melahirkan seorang nabi Allah. Siapa nabi tu? Nabi Isa alaihissalam. Tapi cerita ajaibnya, Maryam ni tiba-tiba, nak pendekkan cerita, dia mengandung. Dia tak kahwin, dia tak bukan dia perempuan yang jahat, dia tiba-tiba mengandung. Maka Maryam ni merasa malu dengan keluarga dia, dia pun bawa diri dia pergi duduk tempat yang jauh. Ya, nak tanya apa? Ustaz, apa tanggapan kaum dia bila dapat tahu dia mengandung? Okey, kaum dia semua macam terkejut lah. Teng. Dia benda yang dua-dua akal. Macam mana boleh mengandung kan? Kalau perempuan dia bila berkahwin baru mengandung, betul? Ataupun tak berkahwin mengandung tapi buat perkara yang terkutuk pun mengandung juga. Faham tak ni? Awak faham sudahlah. Okey, ceritanya begitu. Maksudnya akal kita bila nak dapat anak ni mestilah kena berkahwin. Jadi Allah nak menunjukkan kepada bahawa mukjizat ataupun kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ini mengatasi segalanya. Jadi apa jadi kepada Maryam bila dia bawa diri dia tu, maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Jibril datang, Jibril kata apa? Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana. Allah kata kami utuskan Jibril alaihissalam, fatamassala laha basharan sawiyya. Dan kami nak ceritakan kepada, nak kabarkan berita gembira kepada dia. Apa berita gembira dia? Bahawa dia akan lahirkan seorang nabi. Maka apa jadi pada Maryam? Maryam dia nampak Jibril yang menyerupai orang, dia takut. Dia kata qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung dengan Allah jika kamu ni orang yang beriman. Dia berlindung. Apa jawab Jibril? Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Aku datang ni adalah sebagai utusan Allah untuk beritahu engkau wahai Maryam bahawa engkau akan melahirkan seorang anak lelaki. Maryam kata apa? Qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya. Macam mana aku nak mengandung? Macam mana aku nak melahirkan anak? Aku tak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Dia seorang wanita yang suci. Apa jawab Jibril alaihissalam? Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Itu perkara mudah bagi Allah. No. Itu perkara mudah bagi Allah. Allah kata apa? Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Satu perkara yang mudah sebagai tanda rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadikan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Lagi hebat, betul tak? Allah boleh jadikan Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah. Dan kita semua ni ada ayah dan juga ibu. Kadang-kadang ada ayah ibu tapi mak ayah buang, tak ada ayah ibu jugalah. Okey, jadi pendekkan cerita, bila dia mengandung, dia malu dan sebagainya, maka dia bawa diri dan Allah SWT berikan kemudahan untuk dia bersalin. Bila dapat Nabi Isa alaihissalam, dia pendekkan cerita, dia pergi kepada kaumnya. Bila balik kepada kaum dia, bawa anak. Okey, maka apa kata kaum dia? Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudara Harun, sesungguhnya ayahmu bukan orang yang jahat
dan tetapi engkau ni seolah-olah perempuan yang jahat kerana bawa anak. Dia dituduh berzina. Jadi apa Maryam buat? Fa asyarat ilaih. Dia tunjuk pada anak dia. Kaum dia kata, macam mana anak ni boleh cakap, kecil lagi. Tiba-tiba keluar satu suara, qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya, dan ila akhir ayat. Tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam yang kecil tu bercakap. Dia kata apa? Sesungguhnya aku hamba Allah dan aku diberikan kitab dan diberikan mukjizat untuk menjadi nabi, ya. Dan Ustaz, selain Nabi Isa boleh cakap ketika bayi, ada bayi lain tak yang boleh cakap? Ada. Nah, dipendekkan cerita masa kita nak habis dah ni. Ada bayi lain. Yang pertama Nabi kata kisah Juraish, seorang ahli ibadat berlaku ketika itu. Ada seorang bayi yang boleh bercakap dan ada seorang lagi ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berlaku. Okey. Baik, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat iktibar kisah Maryam ni menunjukkan keajaiban dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segala-galanya. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada para penonton dan terima kasih kepada adik-adik kita. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Jangan lupa like Facebook Kalamullah TV3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dalam rancangan Kalamullah, tak tengok rugi, tak baca lagi rugi.